Bismillahirrahmanirrahim. Anda bersama kami dalam Sirah Podcast Syama'il Muhammadiyah. Sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita bersama-sama dalam siri Sirah Podcast yang membentangkan, menerangkan berkenaan dengan kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan bersama kita pada hari ini tidak asing lagi iaitu Al-Fadil Ustaz Salim Yusof yang merupakan founder Toha Center dan juga merupakan pendakwah bebas khususnya di negeri Johor. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Osman? Saya pun khabar baik juga, alhamdulillah. Kesekian kalinya pasang naik surut, sehat tak sehat, begitulah Allah bagi dalam kehidupan kita. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Ustaz walaupun dalam keadaan kesibukan dengan urusan-urusan dakwah dan sebagainya, tapi masih berkesempatan bersama dengan kami di podcast pada hari ini juga. Terima kasih Ustaz banyak-banyak atas kehadirannya. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya kira ini merupakan episod yang terakhirnya untuk kita pada tahun inilah, sesi tahun ini dalam Sirah Podcast. Dan insya-Allah mudah-mudahan pada tahun-tahun mendatang kita akan adakan lagi podcast-podcast yang sebegini. Dan kita terus kepada perbincangan kita berkenaan dengan diskusi Syama'il Muhammadiyah. Jadi soalan kita tujukan kepada Ustaz adalah berkenaan, bolehkah Ustaz menerangkan sedikit sebanyak bagaimanakah tentang ini pemakaian Rasulullah mungkin dalam hariannya ataupun mungkin pakaian Rasulullah pernah pakai yang menjadikan guideline untuk kita, untuk kita berusaha atau kita usaha untuk mengikuti sunnah baginda ini. Mungkin tak dapat banyak, dapat sikit pun kita ikut dengan kita mengetahui berkenaan pemakaian Rasulullah pada hari ini. Jadi podcast mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan berkenaan pemakaian Rasulullah. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Berkaitan dengan pakaian Nabi SAW dalam kitab Syama'il ini, Imam Tirmizi meletakkan satu hadis yang berbunyi, kana ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Nabi sangat suka mengenakan pakaian yang namanya qamis. Oh, okey. Qamis ni jubah lah. Ini satu bentuk pakaian yang seluruhnya menutup bentuk badan. Okey. Kalau ada yang pakai itu orangnya kurus, bila mengenakan jubah tak nampak kekurusannya. Okey. Begitu kalau yang pakai itu orangnya sadar, besar badannya, berisi, tak nampak dia bentuk juga bentuk badannya tu. Okey. Jadi pakaian yang paling Nabi suka, gemar, iaitulah, dan juga pakaian harian, iaitulah al-qamis. Al-qamis. Jubah. Dan ada hadis lain Nabi kata, Imam Tirmizi kata Nabi juga mengenakan pakaian namanya al-hibarah. Al-hibarah. Al-hibarah, iaitulah jubah yang fashion Yaman. Oh. So ada sebagian ulama kata mungkin collarnya bulat. Okey, faham. Maksudnya bajunya renggang, besar, sejuk bila dipakai. Dan ada kalanya juga Nabi pakai pakaian, dan satu hadis bila ada kafilah datang daripada ke Mekah atau ke Madinah, dan Nabi mengatakan, kamu ni daripada mana? Daripada Rom. Mereka ni pergi trade, pergi berniaga ke bumi Rom. Dan Nabi kata, bila datang lagi? Ya Rasulullah, kami akan datang lagi lepas 6 bulan lah. Maka Nabi tempah jubah daripada Rom, fashionnya daripada Rom, yang lengannya sempit. Oh, okey. Maknanya sekarang kita pakai jubahnya lengannya lepas, longgar gini kan. Betul. Tapi ada kali Nabi pakai lengan sempit. Lengannya fit lah. Yang fit dengan tangan. Okey. Lah. Maknanya apa di sini? Ada kalanya Nabi pakai baju kamis yang Arab, kamis yang datang dari luar negeri, dan juga ada yang daripada kamis yang luar daripada negeri Arab juga. Okey, faham. Itu apa nama dia? Keikut kesesuaian kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tak ada bentuk badan tu. Yang penting hilang bentuk badan tu. Okey. Itu namanya dalam bentuk ketamadunan. Nabi tak nak pakai pakaian yang melihatkan perut Nabi, paha Nabi, tangan Nabi, tidak.
Baik, satu sudut lagi, apakah warna-warni yang Nabi mengenakan dalam bentuk jubah ini? Ada hadis, Imam Tirmizi kata Nabi pakai jubah putih. Ada juga Nabi pakai baju berwarna hullatul hamra, berwarna merah-merah pekat. Merah-merah pekat. Ada juga berwarna hijau. Okey. Dan ada juga Nabi pernah pakai berwarna hitam. 4 warna Di Putih, antara putih, merah merah, pekat, hijau, hijau dan hitam. hitam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Jadi berkenaan dengan pakaian, ini saya mungkin ada soalan lah. Kalaulah masyarakat kita memakai pakaian yang bukan jubah lah, kemeja ataupun pakaian-pakaian yang smart, yang kemas, yang rapi, adakah boleh juga kita nak kaitkan dia dengan sunnah Rasulullah? Satu soalan yang baik kan. Ada satu hadis Nabi pernah bersabda, Nabi kata Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, Allah suka kepada kecantikan. Jadi kalau kita pakai pakaian yang indah, yang cantik, walaupun bukan pakaian tu bentuknya jubah, tapi pakai kemeja atau pakai outfit yang bila kita lihat tu kemas, cantik, memperlihatkan keindahan. Kalau kita niat je pakai tu untuk menonjolkan keindahan Islam, insya-Allah boleh juga dikaitkan dengan sunnah Nabi. Okey. Boleh, tak ada masalah. Kerana jubah itu, para ulama fuqaha mengatakan, bukan pakaian syar'i. Okey, faham. Maknanya bukan pakaian yang ini pakaian Islam, tidak. Hanya saja itu pakaian yang sunnah yang Nabi pilih untuk Nabi pakai. Okey. Jadi bila di negara kita, kita ingin pakai pakaian yang kita suka, yang kita pilih, warna yang kita sangat favouritekan, tapi bila kita pakai tu berniatkan untuk menonjolkan keindahan Islam, insya-Allah kita dapat bahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ada niat itu. Yang penting ada niat tu. Okey, baik. Jadi kita boleh pakai pakaian yang mengikut syariat. Maksudnya mengikut pakaian yang Tutup aurat, longgar, tidak sopan. nampak ketua badan, Betul. sopan. Dalam masa yang sama pastikan kita ada niat untuk menghidupkan sunnah, iaitu sunnah keindahan. Sunnah keindahan. Kecantikan pakaian tersebut. Baik. Terima kasih banyak Ustaz Baik, sama. atas berkenaan sharing tentang pakaiannya Rasulullah SAW. Dan begitulah dalam harian hidup kita, kalau kata kita dah ada pakaian kita boleh niatkan untuk ikut sunnah keindahan pakaian dengan syarat pakaian itu mengikutlah syariat agama, iaitu tidak ketat, longgar, sopan dan yang telah digaris pandukanlah berkenaan dengan pemakaian dalam syariat agama kita. Alhamdulillah berkenaan pemakaian kita dah selesai. Jadi kita terus kepada soalan yang kedua, iaitu mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami keistimewaan ataupun khususiat, perkara-perkara yang khusus yang ada pada Rasulullah yang tidak ada pada orang lain. Mungkin sebahagian daripada khususiat tersebut Ustaz dapat sharekan kepada kami. Jadi agar kami dapat tahu dan sikit sebanyak dapatlah kata tambah pengetahuan kami, maka secara tak langsung bila tambah pengetahuan kami tentang Rasulullah, tambahlah cinta kami kepada Rasulullah SAW. Tafadhal Ustaz, silakan. Masya-Allah. Maulana Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam syairnya mengatakan Rasulullah ini basyaran la kal bashar. Rasulullah ini umpama manusia yang bukan macam manusia. Jadi ada banyak khasais, keistimewaan yang Allah letak pada, khususnya pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah kalau kita lihat ada banyak, dan setengah para ulama mengatakan sekurang-kurangnya ada 10 keutamaan yang ada pada Nabi, yang ada pada tubuh badan Nabi, yang kalau ada pada kita tu namanya kelemahan. Okey, faham. Nampak tak? Sebagai contohnya Rasulullah ini tidak ada bayang-bayang. Okey. Bila Nabi berjalan, Nabi tak ada bayang-bayang. Maka Al-Imam An-Nabahani kata kalau kita boleh fokus pada matahari itu terbayang kerana nurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi So bayang-bayang tu ada pada matahari lah. Okey, faham. Kan? Kita biasa bila berjalan kita yang ada bayang-bayang. Okey, Jadi kata Imam An-Nabahani bila Nabi berjalan ramai-ramai, contohnya 5 orang, bayang-bayang mesti ada 4 sahaja. Masya-Allah. So sebab Allah nak muliakan Nabi ni, hatta bayang-bayang pun tak ada. Kerana nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sendiri dah lebih cahaya, cahaya daripada matahari lah, ibaratnya begitu. Betul. Kemudian yang kedua, Nabi tidak pernah menguap. Oh, masya-Allah. Begitu itu kedudukan Nabi lah. Kemudian bila Nabi tidur, dengkurnya Nabi itu bunyi seperti orang yang sedang penat.
bunyi orang penat. Macam tu saja. Oh, okey. Sangat subtle, sangat halus, sangat indah lah. Hatta dengkur Nabi pun indah. Masya-Allah. Kan. Okey, okey. Baik, kemudian apa lagi? Lalat dan nyamuk tak pernah hinggap pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Gitu Dan ada lagi juga setengah para salihin mengatakan bila baginda Nabi qada hajat, Aha. dan ada para sahabat mencari sisa-sisa qada hajat Nabi itu, ternyata tidak ada. Maknanya apa? Bumi merekah, memasukkan seluruh apa yang Nabi qadakan tadi tu hilang dan kering. Tidak ada sisa lah. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi. Masya-Allah. Bagaimana dengan peluh Rasulullah? Kemudian juga kata Ummu Salamah salah satu isteri Nabi. Kalau kita nak cerita tentang peluh Nabi ni baunya harum. Lebih daripada bau kasturi kijang. Masya-Allah. Misk lah, itu kata Ummu Salamah. Dan kita tahu satu hadis, Ummu Salamah ini tradisinya atau habitnya dia suka ambil peluh Nabi itu untuk dijual di pasar. Masya-Allah. Subhanallah. Ini satu keistimewaan yang ada pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik. Jadi tuan-tuan, itu kita dah dengar berkenaan dengan keistimewaan Rasulullah yang tidak ada pada manusia lainnya. Yang mana ini adalah menunjukkan Rasulullah itu adalah makhluk ataupun makhluk Allah yang paling istimewa lah. Maksudnya seperti yang Ustaz terangkan tadi, Rasulullah ini manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Yang mungkin saya pernah terdengar lah, dikatakan juga Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatu wan nasu kal hajari. Rasulullah itu ibarat batu permata dan manusia itu seperti batu di jalanan lah. Makna kata batu ni ada dua jenis. Tapi batu yang di jalanan dengan batu permata tu tak sama level dia. Betul. Jadi itulah yang kita dapat rungkaikan, dapat perdengarkan berkenaan dengan keistimewaan Rasulullah pada hari ini. Jadi terima kasih banyak Ustaz atas penerangan tersebut. InsyaAllah tuan-tuan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika untuk memberikan laluan. Sambil-sambil kita berehat, kita dengarkan alunan bacaan Qasidah Burdah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran di Sirah Podcast Syamil Muhammadiyah yang dibawakan oleh Ers Al-Mustafa Foundation, dan kita akan meneruskan pada bahagian kita, soalan yang ketiga. Yang ini soalan kira closing lah. Kita nak tutup kita punya Sirah Podcast pada kali ini, tapi tidak bermakna tutup selama ni lah. InsyaAllah tahun depan atau masa akan datang kita akan buat lagi podcast yang seumpama ini. Cuma untuk episod ataupun siri podcast pada kali ini, kita nak tutup dengan satu persoalan, iaitu mungkin Ustaz boleh menerangkan kepada kami, ia ini kenapa atau apakah tujuan ulama-ulama kita menyusunkan 12 Rabiul Awal merupakan tarikh sambutan Maulid Rasul, dan kenapa ianya dianjurkan untuk kita menyambut bulan Maulid Rasul khususnya pada tarikh 12 Rabiul Awal. Silakan Ustaz. Masya Allah, satu soalan yang menarik. Kenapa dianjurkan begini? Kita lihat para ulama kita, para fuqaha, para hukama, mereka terlibat untuk menjayakan satu kempen untuk memberi kenalan, untuk memberi intipati kepada umat siapakah Rasulullah ini. Okey. Rasulullah ni siapa, lahir di mana, mendapat wahyu di mana, siapa keluarga Rasulullah, kenapa Rasulullah dipilih. Ya. Kerana Allah menyatakan di Quran bahawa Rasulullah ini adalah insan yang paling istimewa. Masya-Allah. Jadi kita nak istimewakan lagi cerita Rasulullah ini, maka dia adakan kempen-kempen perayaan begini. Okey. Dan kita lihat dalam setiap majlis maulid, itu intipatinya ada apa? Pertama ada silaturahim, betul. sunnah Nabi juga tu. Betul? Kemudian kalau biasa majlis di masjid, ada dapat iktikaf. Betul. Kemudian ada syarahan, ada dibaca sirah-sirah Nabi, Ada selawat-selawatnya. ada selawat-selawatnya. Kemudian dan saya rasa di tanah Melayu ni atau di Nusantara ni biasanya diakhirkan, dikhawatimkan majlis itu dengan bentuk makanan lah. Makanan betul? Ta'amut ta'am. Itu pun satu bentuk sunnah Nabi. Jadi semuanya baik, semuanya dianjurkan. Dan yang paling utama sekali, umat yang mendengar atau mendatangi majlis ini dapat sesuatu bahawa mereka mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul Ustaz, betul. Bagi saya, izinkan saya berkongsi sedikit lah. Bagi saya, pendapat saya secara peribadi, dengan mengadakan majlis sambutan pada 12 Rabiul Awal, setidak-tidaknya masyarakat ini dia sinonim, dia rapat dengan Rasulullah. Sesikit pengetahuan dia pun tentang Rasulullah, dia tahu bahawa 12 Rabiul Awal ini merupakanlah satu tarikh kelahiran Rasulullah. Jadi betul. Paling tak tahu pun lah, mesti dia tahu juga. Sekurang-kurangnya pun tahu Rasulullah ni sirah dia sikit lah, iaitu lahir Rasulullah pada 12 Rabiul Awal. Betul. Jadi itulah perkongsian kita pada hari ini, dan pada kali inilah, maknanya sepanjang Sirah Podcast kita, kita rasa kita dah sampai ke penghujungnya buat masa ini. Dan sekali lagi lah kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz atas kesudian bersama dengan kami beberapa episod. Masya-Allah. Sampailah ke episod kali ini, dan kita pun mengucapkan terima kasih juga kepada semua penonton yang sudi hadir, sudi bersama kami di alam maya ini untuk menyaksikan podcast ini. Mudah-mudahan dengan usaha kita dalam merungkaikan, dalam membincangkan berkenaan Syamil Muhammadiyah, dapatlah sikit sebanyak kita menumbuhkan benih-benih cinta kita terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan terus terangnya, kita tak habis pun bincangkan Syamil Muhammadiyah ni. Sebabkan nak membincangkan tentang susuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam dari A to Z memang takkan cukup dengan satu hari. Takkan cukup berhari-hari pun. Bahkan mungkin semua hidup kita perlu bercerita tentang Rasulullah saja, sehinggalah awal hidup kita, mungkinlah sampai saat kematian kita pun masih lagi perlu menceritakan tentang Rasulullah SAW. Tidak lain tidak bukan kita mengharapkan apa? Mengharapkan syafaat baginda dekat dunia dan juga dekat akhirat kelak nanti, khusus ni lah. Kita mengharapkan kita dapat duduk dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti bersama dengan keluarga kita tercinta sekali. Kita niatkan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan ribuan ampun dan maaf andai sepanjang sesi podcast ini ada keterlanjuran kata, tersilap bicara, tergurau tak kena tempat,
dan juga ada kekurangan-kekurangan teknikal dan sebagainya yang kami telah jalankan. InsyaAllah kita akan perbaiki pada masa akan datang. Dan itu sahaja buat masa ini. Saya mengakhiri. Mungkin Ustaz ada sepatah dua kata ke untuk sahabat-sahabat kita di alam maya berkenaan dengan Maulid Rasul ke, berkenaan dengan Syama'il ke, apakah yang perlu kita lakukan lah sebagai umat Islam. Dia macam ini, Masya Allah, dalam sekurang-kurangnya dalam hidup kita, bacalah kitab Syama'il Muhammadi Betul. yang disusun oleh Imam Tirmizi. Seorang ibu yang mengajar anak-anaknya, yang menjaga anak-anaknya, boleh bacakan kisah-kisah tentang Nabi, bagaimana Nabi duduk, bagaimana Nabi berdiri, betul. bagaimana Nabi makan, semua yang dibicarakan disusun oleh Imam Tirmizi ini, agar supaya keluarga dibentuk dengan tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini satu kata turn point lah untuk kita. Betul. Tahun ini kalau kita tak pernah buat sebelum ni, tahun ni jadikanlah tahun permulaan kita InsyaAllah mudah-mudahan. bersama keluarga. Betul lah Ustaz. Setidak-tidaknya setiap orang mesti ada kitab Syamil Muhammad dekat rumah. Milikilah, Masya Allah. Kena bacakan hadis-hadisnya. Paling tidak pun sehari sekali, kalau tak boleh seminggu sekali usahakan Ustaz. Betul? Jadi betul-betul. Terima kasih banyak Ustaz atas pesanan yang ringkas, padat dan sampai kepada kami. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekali lagi mengakhiri podcast pada kali ini. InsyaAllah bertemu kita lagi pada lain masa akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru kita, dapat sebarkan dakwahnya, dan juga Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan, dalam kebaikan, dan dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, semua. Okay. Jojo kena ada rumusan pula. Last minute pula macam saya cakap je kan. Takkan Ustaz satu kali empat cakap kan. Ini mesti Ustaz pun dapat juga nak cakap apa. Dia tak ada